Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid 1UM. Baiklah, bersama cikgu sekali lagi pada pagi ini dengan PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini cikgu sediakan 2 aktiviti. Kita teruskan dengan aktiviti pertama iaitu Tema 2 Masyarakat Muhibah, Unit 6 Buku Segalanya. Baiklah semua, cikgu teruskan dengan aktiviti pertama iaitu tajuk 1 sampaikan pesan. Objektif pembelajaran pada pagi ini adalah mendengar dan memberi respon terhadap pesanan dengan betulnya. Seperti biasa, kalau PDPR Bahasa Melayu, pastikan buku teks ada di tangan kamu. Sila buka buku teks muka surat 31. Baiklah, cikgu teruskan. Baca dan teliti dialog antara Aileen dan Rina. Ini adalah dialog di antara Aileen dan Rina. Cikgu nak kamu bersama-sama dengan cikgu membaca dialog ini. Yang mana satu Aileen? Ini adalah Aileen. Dan yang mana satu Rina? Ini adalah Rina. Topik perbualan ataupun dialog di antara Rina dan Aileen adalah sampaikan pesan. Kita baca sama-sama. Aileen, petang ini kita pergi ke perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Kamu tunggu saya di rumah. Seterusnya, Aileen pun menjawab. Baiklah Rina, saya tunggu kamu di rumah. Kamu datanglah pada pukul 3 petang. Rina menjawab respon daripada Aileen. Baiklah Aileen, saya akan datang. Apa jawapan Rina terhadap pesanan Aileen? Kalau kita nak menjawab ataupun memberi respon terhadap pesanan, kita mestilah ambil daripada pernyataan yang diberi sebelum itu, iaitu kamu datanglah pada pukul 3 petang. Boleh ke kalau jawab macam ni? Baiklah Aileen, saya akan datang. Kamu datanglah pada pukul 3 petang. Salah. Cara yang betul adalah baiklah Aileen, saya akan datang pada pukul 3 petang. Boleh faham? Seterusnya, Rina memberi pesanan lagi kepada Aileen. Ajaklah kawan-kawan yang lain. Aileen pun membalas pesanan Rina. Ya Rina, saya akan mengajak. Apa yang dijawab oleh Aileen? Cara nak menjawab seperti tadi, cuba lihat dialog sebelum itu, kawan yang lain. Boleh ke kalau kita jawab, ya Rina, saya akan mengajak kawan yang lain? Okey, boleh. Tapi untuk jawapan yang lebih betul, ya Rina, saya akan mengajak kawan-kawan yang lain. Jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Esok tempoh tamatnya. Aileen berpesan kepada Rina supaya membawa buku yang perlu dipulangkan kerana esok adalah tempoh tamatnya. Bagaimana Rina menjawab pesanan Aileen? Jawapannya adalah, baiklah Aileen, saya akan bawa buku yang perlu saya pulangkan. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu berkenaan dialog di antara Aileen dan Rina. Seperti biasa, untuk tugasan tajuk 1, kamu keluarkan buku aktiviti muka surat 35. Baiklah, cikgu akan menerangkan kepada kamu bagaimana untuk menjawab dalam buku aktiviti muka surat 35. Unit 6, Buku Segalanya.
Aktiviti 1. Nomborkan gambar mengikut respons. Kemudian dengar dan berikan respon. Ini adalah perbualan di antara siapa? Perbualan di antara Cikgu Emilia. Di mana Cikgu Emilia? Ini adalah Cikgu Emilia dengan Aileen, Rina dan Halim. Kita baca sama-sama. Buku-buku ini sumbangan PIBG sekolah. Bacalah. Seterusnya, Aileen, Rina dan Halim menjawab. Baik cikgu, kami akan membaca pada waktu rehat. Jagalah buku ini seperti buku kamu sendiri. Cikgu Amalina berpesan kepada Aileen, Halim dan Rina supaya menjaga buku ini seperti buku kamu sendiri. Jadi, cuba kamu lihat gambar di bawah ada 1, 2 dan 3. Bagaimana kamu nak menjawab? Caranya adalah rujuk kepada gambar ini. Contoh dia pertama. Gambar pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Rina? Rina sedang menconteng buku. Jadi, apa jawapan Rina terhadap pesanan cikgu? Okey, jawapan Rina terhadap pesanan cikgu adalah, baiklah cikgu, saya tidak akan menconteng buku ini. Kemudian kita lihat nombor 2. Apa yang dilakukan oleh Aileen? Aileen mengoyak buku. Dan apa yang dijawab ataupun direspon oleh Aileen terhadap pesanan Cikgu Amalina? Baiklah, kosong, saya tidak akan tempat kosong buku ini. Cikgu nak kamu fikir dan cuba menjawab. Seterusnya, nombor 3 iaitu Halim. Apa yang dilakukan oleh Halim? Halim meninggalkan buku di kantin. Jadi, bagaimana Halim memberi respon terhadap pesanan Cikgu Amalina? Baiklah cikgu, saya tidak akan tempat kosong buku ini di tempat. Jadi cikgu nak kamu cuba baca sama-sama dialog ini. Cubalah baca dengan ibu ataupun ayah. Kemudian sambil baca, cikgu nak kamu memberi respon nombor 1, 2 dan 3. Dan kalau ikut tugasan buku ini, kamu hanya perlu menjawab dengan menulis nombor di tempat ataupun di gambar ini sahaja. Seterusnya, cikgu teruskan lagi dengan aktiviti kedua. Masih lagi tema yang sama iaitu masyarakat muhibah dan unit yang sama tetapi tajuk yang berlainan iaitu pada pagi ini kita akan pergi melawat perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Seperti biasa, sila buka buku teks muka surat 32. Tajuk 2 iaitu perpustakaan mini Cik Lokman. Apakah objektif pembelajaran? Murid dapat membaca ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah, sekarang ni cikgu nak mengajak kamu semua melawat perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Ini adalah keadaan di dalam perpustakaan Pak Cik Lokman. Kita dapat lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang berada di dalam perpustakaan Pak Cik Lokman. Okey, cuba lihat apakah yang dilakukan oleh apa? Oleh remaja lelaki tersebut. Ada seorang remaja lelaki sedang membaca buku di atas
sofa yang berwarna biru. Kemudian, ini adalah Pak Cik Lokman iaitu pemilik perpustakaan mini. Kemudian kita nampak seorang kanak-kanak kecil sedang memegang buku untuk apa? Untuk memberikan kepada Pak Cik Lokman kerana dia ingin meminjam buku ataupun membuat pinjaman buku. Ingat, kamu masih kecil lagi. Kalau kamu nak pergi mana-mana seperti perpustakaan, kamu mestilah ditemani dengan ibu dan ayah. Juga kita dapat lihat 1, 2, 3, 4 orang sedang membaca buku. Sekarang ni cikgu nak ajak kamu semua membaca bersama-sama dengan cikgu. Pak Cik Lokman ada perpustakaan mini di rumahnya. Ada banyak buku di perpustakaan itu. Ada buku untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Perenggang kedua. Di mana perenggang kedua? Di sini, ini adalah perenggang kedua. Aileen dan rakan-rakannya selalu ke perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Mereka suka membaca dan menyiapkan kerja sekolah di situ. Jadi, kalau sebelum ni, kalau kamu biasa pergi ke perpustakaan, apa peraturan dia? Peraturan dia adalah kita tidak boleh membuat bising di dalam perpustakaan. Seterusnya, perenggang ketiga. Penduduk taman juga selalu berkumpul di situ pada hari Minggu. Kalau hari Minggu, hari apa? Hari Jumaat dan hari Sabtu. Mereka beramah mesra. Mereka juga meminjam dan bertukar-tukar buku. Perenggang terakhir, pada masa hadapan, Pak Cik Lokman bercadang untuk apa yang Pak Cik Lokman ingin lakukan pada masa hadapan? Okey. Sebelum tu cikgu nak beritahulah, ini adalah kosakata ataupun perkataan yang sukar untuk difahami, iaitu mini, menyiapkan, berkumpul dan beramah mesra. Seterusnya, pada jawapan yang cikgu soalkan tadi, iaitu pada masa hadapan Pak Cik Lokman bercadang untuk membesarkan perpustakaan mininya. Dia juga bercadang untuk menambah bilangan buku. Seterusnya, cikgu nak ajak kamu lihat kosakata yang sukar untuk difahami. Pertama, mini. Yang kedua, menyiapkan. Yang ketiga, berkumpul. Yang keempat, beramah. Dan yang kelima, mesra. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kosakata yang sukar untuk difahami. Apakah maksud kosakata mini? Kosakata mini membawa maksud sangat kecil. Jadi, perpustakaan mini Pak Cik Lokman adalah sangat kecil. Kosakata yang kedua iaitu menyiapkan membawa maksud membuat. Membuat kerja sekolah. Kosakata ketiga berkumpul membawa maksud berhimpun. Berhimpun di perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Seterusnya, kosakata beramah membawa maksud bergaul. Yang terakhir, kosakata mesra membawa maksud erat. Jadi, cikgu nak kamu bacalah kosakata ini dengan maksud dia. Sekarang ni adalah tugasan bagi tajuk 2. Murid diminta membaca petikan di atas. Kamu boleh baca bersama-sama dengan ibu atau ayah atau kakak atau sesiapa sahaja. Pastilah orang yang kamu kenal. Kemudian, salin di dalam buku tulis garis 1. Pastikan hasil kerja kamu kemas. Maksud dia di sini, pastikan kamu salin petikan tersebut dengan kemas.
pastikan tanda baca yang betul. Kalau huruf yang berada di hadapan dan kamu kena pastikan mestilah huruf besar. Kalau boleh, cikgu nak tulisan kamu juga mestilah cantik. Sekian, terima kasih.